Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Akil bin Said Amir Ali dari kelas DPB 3B. Nombor matriks 08 DPB 19F 1086. Okey, sekarang saya akan membentangkan assignment case study subjek Facilities Management DCB 40192. Lecturer name Puan Nikzeti Akhtar Abdul Aziz. Pertama sekali, saya ingin menerangkan satu demi satu bahagian ataupun sudut yang terdapat di rumah sewa yang saya duduki, iaitu di TTDI Jaya. Seperti yang puan lihat, ini adalah gambar di hadapan rumah sewa yang terdapat tempat untuk meletakkan kenderaan, iaitu kereta maupun motosikal. Kawasan di hadapan rumah ini ataupun dipanggil halaman rumah adalah khas untuk meletakkan kenderaan. Okey, seterusnya kita masuk ke bahagian ruang tamu. Ruang tamu, di dalam ruang tamu terdapat banyak benda yang boleh saya terangkan, iaitu ruang makan, terdapat meja makan, kerusi, ruang untuk menonton televisyen, terdapat juga kerusi dan meja untuk berehat dan macam-macam lagi. Rak kasut, tempat untuk setrika baju. Okey, kemudian saya akan pergi ke bahagian dapur. Ini bahagian dapur. Dekat bahagian dapur ni terdapat almari-almari untuk menyimpan perkakas-perkakas yang digunakan untuk memasak. Dan di sini sebelah kiri ni terdapat rak untuk menyimpan mangkuk-mangkuk pinggan, cawan dan sebagainya. Terdapat juga sinki, dan kalau puan boleh lihat di sebalik tingkap, dekat situ ada pintu. Dekat belakang tu ada dapur gas. Dapur gas. Ada mesin basuh dekat belakang tu. Ada mesin basuh untuk basuh baju. Dapur gas ada boleh untuk masak, dan terdapat ampaian juga, ampaian kecil dekat belakang tu. Okey, kemudian rumah sewa yang saya duduk ni memiliki dua tingkat, aras bawah dan aras atas. Dekat aras bawah ni terdapat satu bilik tidur dan satu bilik air. Okey, ni adalah bilik tidur di tingkat bawah. Bilik tidur di tingkat bawah ni sedikit kecil berbanding bilik yang terdapat di tingkat 2. Okey, ni boleh kita lihat bilik tidur di tingkat bawah. Kemudian saya akan menerangkan bahagian yang terdapat di tingkat 2 pula. Okey, di tingkat 2 terdapat 3 bilik tidur dan 2 bilik air. Okey, sekarang ni bilik pertama yang berada di tingkat atas, antara bilik yang terbesar. Dan di dalam bilik ini terdapat satu bilik air dan terdapat beberapa almari untuk menyimpan baju-baju pakaian. Seterusnya kita pergi ke bilik kedua. Ini bilik kedua, bilik tidur kedua. Terdapat katil double decker 2 tingkat. Ada 3 tilam, satu tempat untuk menyediakan tuala dan 2 almari. Okey, sebelum saya lupa, bilik atas, terdapat 3 bilik tidur dekat tingkat atas, dan 3 bilik itu mempunyai kipas dan pendingin hawa, iaitu aircon. Seterusnya kita pergi ke bilik ketiga. Okey, bilik ketiga ni terdapat juga katil double decker
Dan dekat hujung tu ada sudut untuk ruang membaca ataupun belajar. Dekat bilik ketiga ini juga terdapat 2 almari baju. Okey. Selepas ini, saya akan mempamerkan plan rumah sewa TTDI Jaya dan serba sedikit mengenai latar belakang rumah. Seperti yang dapat dilihat, ini adalah plan rumah sewa TTDI Jaya dengan bersertakan ukuran. Okey, latar belakang rumah. Rumah sewa ini mempunyai luas dengan panjang 11700 dan lebar 6096. Rumah ini juga terdapat 2 tingkat, iaitu tingkat bawah dan tingkat atas. Antara ruang yang terdapat pada tingkat bawah rumah ini ialah di luar rumah mempunyai anjung kereta, iaitu tempat untuk meletakkan kenderaan. Di dalamnya terdapat ruang tamu dan ruang makan. Bahagian belakang mengandungi 1 bilik dan bahagian dapur serta 1 bilik air. Pada tingkat atas pula terdapat 3 bilik dan 2 bilik air. Okay, sekarang kita akan pergi ke masalah yang terdapat di dalam rumah sewa. Terdapat beberapa aspek masalah yang diperolehi di dalam rumah ini. Antaranya ialah masalah dari aspek sivil atau awam, mekanikal dan elektrikal. Masalah dari aspek sivil. Yang pertama, rumah ini mempunyai masalah dinding retak, siling berlubang dan lantai tercabut. Seterusnya, masalah dari aspek mekanikal. Yang pertama, mentol lampu yang terdapat di bahagian dapur rumah malap. Kipas siling yang terdapat di bilik atas, bilik pertama atas bilik tidur, tidak dapat berfungsi, tidak berpusing. Yang ketiga, mesin basuh tidak berfungsi. Dan yang keempat, sinki yang terdapat dalam bilik air tercabut. Next, masalah dari aspek elektrikal. Terdapat 2 masalah, iaitu yang pertama, fuse meter rumah rosak, dan yang kedua, soket plug terbakar. Okey, kita melihat kepada punca-punca berlakunya kerosakan dari semua aspek. Yang pertama sekali dari aspek sivil. Kerosakan dinding retak, kerosakan atau kegagalan struktur. Retakan pada pasangan bata yang melekat pada struktur boleh diakibatkan oleh kegagalan struktur dalam menahan atau menanggung beban, gempa bumi dan benturan yang keras. Masalah yang kedua, siling berlubang. Antara punca kerosakan ini selalunya disebabkan oleh serangga mahupun tikus yang mengorek siling tersebut untuk dijadikan laluan mereka atau tempat mereka tinggal di atas itu. Selain itu, hal ini juga dapat dikaitkan dengan usia siling tersebut yang terlalu tua dan akhirnya mereput. Masalah yang ketiga, lantai tercabut. Lantai yang tercabut ini sering berlaku disebabkan oleh kerosakan air atau jubin longgar. Bila dilihat dari aspek mekanikal, masalah yang terdapat ialah mentol lampu malap. Hal ini adalah disebabkan lampu tidak terpasang dengan baik, iaitu wayar yang dipasang dengan longgar. Pemilihan kualiti dan harga mentol juga memainkan peranan terhadap pencahayaan mentol. Jika kita membeli mentol lampu yang agak murah, mungkin ini adalah punca berlakunya mentol malap. Yang kedua, kipas tidak boleh berpusing. Kipas yang rosak
sering dikaitkan dengan kapasitor. Kapasitor adalah punca utama kipas tidak berfungsi ataupun berpusing dengan perlahan. Yang ketiga, mesin basuh tidak berfungsi. Mesin basuh tidak berfungsi adalah disebabkan oleh motor spin telah rosak. Di dalam spin terdapat gegelung dawai tembaga untuk menggerakkan motor. Tetapi jika gegelung dawai terbakar, maka motor spin tidak dapat berpusing. Dan yang keempat, sinki tercabut. Hal ini adalah disebabkan oleh skru pemegang yang telah karat ataupun rosak. Selain itu, sinki yang tercabut juga boleh disebabkan oleh faktor usia yang telah lama tidak digantikan dengan yang baru. Aspek elektrikal pula, fuse meter rosak. Antara punca kerosakan fuse ialah fuse yang digunakan berkualiti rendah. Selain itu, fuse yang rosak adalah disebabkan kurang penyelenggaraan. Yang kedua, soket plug terbakar. Punca soket plug terbakar ialah overload ataupun dipanggil beban lebih. Perkara ini sering terjadi kerana penggunaan yang berlebihan pada satu masa. Next, kita melihat kepada anggaran kos penggantian peralatan yang rosak. Kita dapat melihat jadual yang telah disenaraikan, bilangan, item, kuantiti, anggaran kos dan jumlah kos. Yang pertama, plaster. Kuantiti hanyalah 1, anggaran kos RM5. Gam lantai RM99. Yang ketiga, red mentol E27. Kuantiti yang perlu adalah hanya 1 dan anggaran kos RM5.90. Yang keempat, 3UF fan capacitor. Kuantiti yang dianggarkan perlu adalah 2, yang di mana anggaran kos tersebut RM5 dan jumlah kos menjadi RM10. Seterusnya, washing machine spin motor 70W, 70 watt. Kuantiti hanyalah 1 dan anggaran kos RM45. Next, Marshalltown P28. Kuantiti juga adalah 1 dan anggaran kos bagi Marshalltown ialah RM15. Yang ketujuh, guard CKTMB cutout fuse 63A. Kuantiti juga adalah 1 dan anggaran kos sebanyak RM12.50. Dan yang terakhir, 30A double switch socket. Kuantiti yang diperlukan adalah 2. Anggaran kos bagi 1 iaitu RM18 dan jumlah kos sebanyak RM36. Kemudian kita pergi kepada laporan pengurusan kewangan bagi anggaran keseluruhan kos pembaikan peralatan yang rosak dan anggaran kos untuk tahun hadapan. Kategori awam, pembaikan dan penerangan. Dinding retak. Kaedah pembaikannya adalah dengan menampal plaster pada retakan tersebut. Lantai tercabut. Cara pembaikan ialah lekatkan serpihan lantai yang tercabut menggunakan gam. Dari aspek mekanikal pula, mentol lampu malam. Cara pembaikan adalah dengan menukar mentol baharu. Kerosakan kipas tidak berpusing adalah dengan menukar kapasitor kipas. Mesin basuh yang tidak berfungsi pula akan diselesaikan dengan menukar motor spin mesin basuh. Dan sinki tercabut adalah dengan memasang skru pemegang. Aspek elektrikal, fuse meter rosak.
menggantikan guard CKTMB cut out fuse 63 ampere. Dan akhir sekali, soket plug terbakar. Kaedahnya tidak lain dan tidak bukan adalah kena membeli 13A double switch socket. Upah untuk menukar dan ataupun membaiki semua kerosakan yang terdapat di dalam rumah sewa ini adalah kosong, kerana semua kerosakan ini akan digantikan dengan sendiri. Dekat hujung ni kita dapat lihat anggaran jumlah tahun hadapan, dan saya mengambil kira 10% daripada jumlah tahun semasa akan ditolak. Dan ini adalah hasilnya. Okey, sekian daripada saya, Muhammad Akil. Terima kasih.